Nasional itu majoriti kukuh dan meyakinkan. Kemudian politik untuk negara. Kita sedang buat perubahan ini. Sumpah saya membentuk satu pakatan. Edisi Khas Mingguan 059. Salam sejahtera, saya Zawaz Yusof. Antara paparan menarik sepanjang minggu ini. Pinjaman tanpa cagaran kepada syarikat judi, rakyat perlukan penjelasan. PAS tuduh UMNO Asabiyah, Hadi pula dikatakan penderhaka. Pergolakan UMNO Bersatu memuncak, Mahyadin akan tekan batan. Assalamualaikum dan salam bahagia. Isu pinjaman syarikat judi tanpa cagaran yang menjejaskan KWSP, PNB dan KWAP bukan lagi fitnah tetapi satu skandal memalukan dengan nilai dana sebesar 1MDB iaitu 2.6 bilion ringgit. Naib Presiden Amanah Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah mempersoalkan bagaimana amalan memberi pinjaman tidak mewajibkan cagaran sebagai kolateral dengan nilai pinjaman 2.5 bilion ringgit boleh dibenarkan. Amalan ini katanya bercanggah dengan prosedur pinjaman yang mendedahkan bahaya kepentingan pemegang taruh dari KWSP, PNB dan KWAP yang dimiliki kerajaan. Katanya siapakah yang bertanggungjawab sehingga amalan tanpa cagaran ini membawa risiko besar kepada dana kepentingan negara yang sepatutnya diperlukan pada fasa pemulihan yang sedang dilalui negara. Mereka perlu dipertanggungjawabkan di hadapan sebuah inkuiri siasatan bebas diraja demi mengembalikan kepercayaan institusi perbankan kepada orang ramai dan demi kepentingan dana awam yang diamanahkan. Mujahid juga berkata kerajaan PN ditolak kerana soal integriti dan hari ini mereka kembali tanpa mandat bersekongkol dengan para pengkhianat atas kewajaran perkauman agama yang sempit. Malah demi kepentingan awam, rakyat perlu penjelasan daripada kerajaan Melayu Islam kenapa episod malang ini boleh berlaku. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Senator Idris Ahmad berkata pihaknya tidak akan mencampuri urusan siasatan yang dijalankan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI tabung haji. Malah pihaknya memberi kepercayaan penuh kepada mereka yang bertanggungjawab dalam siasatan berkenaan. Idris menegaskan pihaknya tidak mahu mengganggu sebarang perjalanan siasatan terbabit. Dia berkata setakat ini siasatan itu baru sahaja bermula dan pihaknya belum ada perkembangan terkini berhubung siasatan itu. Media sebelum ini melaporkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI sudah memulakan tugasnya menyiasat isu berbangkit mengenai tabung haji TH dengan mengadakan mesyuarat pertama pada 23 Januari lalu. Menteri Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dilaporkan berkata RCI itu terus menjalankan tugasnya secepat mungkin selepas pelantikan ahli di bawah Suruhanjaya terbabit diperkenankan. Dalam perkembangan lain, PAS tidak akan sekali-kali diperbodohkan dengan politik sempit yang dibawa oleh UMNO yang masih lagi membawa pendekatan Asabiyah Melayu. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang berkata UMNO ketika ini bukan sahaja meminggirkan rakan politiknya daripada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu tetapi turut dilihat meminggirkan masyarakat majmuk melalui pendekatan yang telah gagal melalui Barisan Nasional BN. Menurut Hadi, semua sedia maklum mengapa UMNO mahukan PAS sahaja dan PAS sesekali tidak boleh diperbodohkan dalam politik yang sempit. Katanya dalam pendekatan yang berjaya menjatuhkan Pakatan Harapan PH sebelum ini, PAS terlebih dahulu mengadakan hubungan dengan Bersatu yang ketika itu masih berada dalam kerajaan. Sebelum UMNO turut bersama selepas pilihan raya umum ke-14 baru sahaja berlangsung. Demikian itu katanya disebabkan oleh kedudukan sebahagian pemimpin Bersatu sebelumnya bersama UMNO yang bertindak keluar daripada parti itu ketika UMNO sedang bermasalah dalam pentadbiran kerajaannya sehingga jatuh kerajaan UMNO. Menurut ahli Parlimen Marang itu, selain daripada menolak untuk bersama PH disebabkan hala tujunya yang salah, partinya juga memilih untuk tidak bersama UMNO melalui pendekatan BN yang telah bocor bahteranya kerana PAS tidak mahu tenggelam bersama gabungan tersebut. Sementara itu, percakaran antara PAS dan UMNO sekarang berlaku selepas ia pernah diberikan amaran oleh pemimpin besar PAS Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat satu waktu dahulu bahawa orang Islam tidak patut dipatut ular dari lubang yang sama sebanyak 2 kali. Bahkan perpecahan yang berlaku dalam PAS sehingga melahirkan amanah pada tahun 2015 juga berpunca daripada penentangan sebahagian pemimpin PAS terhadap usaha pimpinan PAS ketika itu mahu bekerjasama dengan UMNO.
Kini pemimpin yang dihalau oleh pemimpin PAS berkenaan memulangkan paku buah keras terhadap pimpinan PAS apabila mereka sekarang sedang bercakaran dengan UMNO. Bagi mereka, hala tuju yang disarankan oleh Nik Aziz dahulu tidak bekerjasama politik dengan UMNO sudah dikhianati. Siapa yang tukar hala tuju itu? Pemimpin yang ada sekarang termasuk anak almarhum sendiri. Demikian kata Dr. Rosli Yaakob, bekas Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan yang juga bekas AJK PAS Pusat. Menurut Dr. Rosli, almarhum Tuanku Guru Nik Aziz berpesan tiada kerajaan berpaduan dengan UMNO. Dr. Rosli bekas pengarah urusan harakah antara pimpinan PAS yang meninggalkan parti itu dalam pertembungan idea dengan pimpinan PAS yang ada sekarang. Sementara itu, bekas setiausaha akhbar kepada Nik Aziz, Dr. Fauzi Zakaria berkata Presiden PAS sekarang, Datuk Seri Abdul Hadi Awang yang mengkhianati prinsip dan hala tuju perjuangan PAS selama ini. Dalam perkembangan lain, bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Lokman Nur Adam memaklumkan beliau setakat ini masih tidak menerima sebarang tuntutan saman daripada Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin Abu Bakar berhubung isu program vaksinasi COVID-19 kerajaan. Menurut Lokman, beliau juga tidak menerima apa-apa dokumen atau tuntutan yang memintanya untuk memadam dakwaan yang dilakukannya sebelum ini. Khairi dilaporkan telah memfailkan saman fitnah terhadap Lokman dan seorang penceramah bebas Muhammad Rashid Muhammad Alwi atau lebih dikenali sebagai Abu Syafiq di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur 25 Januari lalu. Difahamkan saman itu difailkan melalui tertuan Rashid Zulkifli selepas defendant enggan mematuhi tuntutan Khairi, antaranya supaya dakwaan-dakwaan mereka dipadam pada 16 Januari lalu. Menurut laporan, Khairi menuntut ganti rugi am, ganti rugi teladan dan ganti rugi teruk serta perintah supaya status dipertikaikan, dipadamkan serta permohonan maaf di media sosial dan beberapa portal berita. Dalam pada itu, Lokman berkata memandangkan tiada sebarang dokumen yang diterima daripada pihak Khairi. Beliau masih tidak mengetahui dengan jelas mengenai isu sebenar yang dibangkitkan dalam isu saman berkenaan. Pada masa sama, Lokman berkata beliau sedia untuk menjawab sebarang persoalan berbangkit sekiranya kes tersebut dibawa ke mahkamah. Pengerusi UMNO Perak Datuk Seri Sya'rani Muhammad menyatakan tiada keperluan mengikut langkah seperti mana Sabah mengadakan pilihan raya kecil PRK bagi mengisi kekosongan kerusi Parlimen Greek. Menurutnya, tiada permohonan akan dibuat kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR berikutan tempoh penggal Dewan Rakyat akan tamat tahun depan. Beliau membuat keputusan itu kerana sudah hampir dengan tarikh pilihan raya umum PRU akan datang. Tempoh 5 tahun akan tamat pada Mei 2023. Pada pendapat saya, biarkan ia kosong sehingga Parlimen bubar, katanya kepada pemberita selepas menghadiri sambutan Tahun Baharu Cina oleh Dewan Perniagaan dan Perindustrian Cina Perak PCCCI pada Khamis lalu. Sementara itu, keputusan untuk mengadakan PRK Dewan Undangan Negeri Dun Bugaya di Sabah dijangka akan diketahui dalam tempoh terdekat. Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Bong Mukhtaradin berkata pihaknya sudah memohon kepada SPR untuk mengadakan pilihan raya itu. Kedua kerusi berkenaan kosong susulan kematian penyandang Ahli Parlimen Greek almarhum Datuk Hasbullah Osman Barisan Nasional dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bugaya Allahyarhamah Datin Manis Muka Muhammad Darah dari Parti Warisan. Jika UMNO kembali berkuasa di negara ini, ia akan membawa malapetaka besar kepada negara dan bukannya kestabilan dan kemajuan seperti mana yang dijajah. Penganalisis Kim Kwek ketika mengulas kenyataan naib Presiden UMNO, Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin yang mengajak perkongsian kuasa dengan orang bukan Melayu menyifatkan ianya hanya ucapan manis pra pilihan raya sahaja. Katanya UMNO telah sinonim dengan kleptokrasi dan perkauman sebagaimana yang ditekankan oleh parti itu melalui doktrin ketuanan kaum iaitu ketuanan Melayu. Bagi beliau, UMNO tidak pernah bertaubat selepas kekalahan pahitnya dalam pilihan raya umum ke-14 PRU 14. Sebaliknya, keangkuhan mereka ditunjukkan melalui penafian berterusan mereka terhadap sebarang kesalahan dalam skandal besar negara termasuk One Malaysia Development Berhad 1MDB. Ia juga ditunjukkan melalui pergolakan tidak berhenti-henti yang dibuat oleh UMNO dan kuncu-kuncu mereka untuk membangkitkan ketaksuban perkauman semasa pemerintahan singkat Pakatan Harapan. Dua pemimpin utama UMNO sekarang, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Datuk Seri Najib Razak, sedang berhadapan dengan kes rasuah terbesar negara yang menjadi hinaan di mata dunia.
Pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, rakyat negara ini telah menolak mereka menerusi pilihan raya. Namun UMNO kembali berkuasa melalui permainan politik dan putar belik kuasa. Sebelum itu, Khalid Nordin berkata usaha meningkatkan sokongan bukan Melayu mesti menjadi strategi paling utama bagi Barisan Nasional. Setiausaha Agung UMNO Datuk Seri Ahmad Maslan menyifatkan kenyataan Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan bahawa sokongan parti berkenaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dilakukan secara bersyarat sebagai satu ugutan. Ahli Parlimen Pontian itu menegaskan sokongan bersyarat tidak memberi sebarang keuntungan kepada rakyat, melainkan ia bersifat ugutan yang dilihat hanya mempertahankan parti Wan Saiful itu. Ahmad Maslan meminta penjelasan daripada pihak Wan Saiful untuk kenyataan yang dikeluarkan dan apakah yang dimaksudkan dengan sokongan bersyarat itu, malah menuduh Bersatu mengugut Perdana Menteri dan kerajaan sedia ada. Beliau turut menambah bahawa Bersatu dan PAS mempunyai pelbagai agenda dan kepentingan untuk terus menjadi menteri dalam kerajaan keluarga Malaysia. Beliau berkata demikian selepas mengadakan pertemuan bersama Barisan Nasional Tebrau yang turut dihadiri oleh Ketua UMNO bahagian berkenaan, Datuk Maulizan Bujang. Sebelum itu, Wan Saiful dilaporkan mengingatkan Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO bahawa sokongan Bersatu kepadanya selaku Perdana Menteri adalah bersyarat dan perkara itu akan dibawa semasa berkempen pada pilihan raya negeri PRN Johor. Sekian edisi khas mingguan kali ini. Teruskan bersama kami setiap hujung minggu untuk mendapatkan rangkuman berita politik mingguan. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.